إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin para jemaah yang dirahmati sekalian, janganlah ada di antara kita yang berkata-kata ketika Khatib sedang membaca khutbah, karena perbuatan sedemikian akan menghinakan para jemaah. Alhamdulillah, Alhamdulillah azim sya'ni qadim al-ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-rahimul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana wa uswatana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ba'athahu Allahu lil insani wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan agar kita semua dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kita semua mati melainkan kita berada di dalam agama Islam. Saya juga menyeru agar kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan kita menjalankan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita menjauhkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu teras utama agama Islam adalah arahan untuk kita berbuat kebaikan ataupun kita bersikap ihsan dengan pelbagai bentuk pada semua tindakan kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-90 surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat ihsan mempunyai pengertian khusus dan juga pengertian yang umum. Pengertian khusus merangkumi konsep ihsan sebagai peringkat tertinggi, yakni pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyerahkan keikhlasan mutlak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita melakukan amal soleh berdasarkan pimpinan kita sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab beberapa pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam. Antaranya, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Maksudnya, ihsan adalah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia dapat melihat kamu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Manakala pengertian umum ihsan ialah kita berlaku baik kepada manusia, berhemah dalam setiap tindakan, sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat, yang berteraskan al-itqan ataupun ketekunan, dan juga al-kamal, kesempurnaan. Ihsan juga bermaksud muamalah atau interaksi kita dengan orang lain dengan baik dalam setiap pertuturan dan tingkah laku kita, kecuali dalam perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Nilai keihsanan adalah pengubat kepada pelbagai keganasan rumah tangga dan juga penderaan kanak-kanak, terutamanya sepanjang tempoh PKP yang melanda negara kita. Menurut laporan harian Metro bertarikh 8 Julai 2021, statistik Polis Diraja Malaysia menunjukkan sebanyak 5,260 kes keganasan rumah tangga telah dibuka kertas kesihatan sepanjang Januari hingga Disember tahun 2020. Manakala merujuk kepada statistik Talian Kasih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sebanyak 2,540 kes keganasan rumah tangga telah diterima pada tempoh yang sama. Bagi 4 bulan pertama tahun 2021 sahaja, sebanyak 902 kes keganasan rumah tangga telah dilaporkan. Bagi kes penderaan kanak-kanak,
menurut laporan Astro Awani bertarikh 9 Julai 2021, sebanyak 2040 kes direkodkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi bulan Januari hingga April tahun 2021. Pelaku jenayah terdiri daripada 46% ibu kandung sendiri, 9% ibu tiri, 18% ahli keluarga terdekat dan juga 27% pengasuh dan pusat jagaan. Kenapakah kekejaman dan kekerasan ini sanggup dilakukan oleh seorang suami, bapa, ibu ataupun pengasuh terhadap mereka yang sepatutnya dilindungi? Ini menunjukkan sifat ihsan sudah terhakis dan kes-kes yang dilaporkan ini tidak akan meningkat jika sifat mulia ini menjadi teras kehidupan kita. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlaku ihsanlah kepada sesiapa sahaja, kerana Allah Subhanahu wa taala amat mengasihi sesiapa yang berbuat baik kepada makhluk ciptaannya. Sudah tentu pihak yang lebih utama mendapat ihsan kita ialah isteri kita, anak-anak kita dan juga kaum keluarga kita terlebih dahulu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Selain daripada itu, berlaku ihsan juga dituntut sewaktu kita menyembelih haiwan yang sememangnya untuk dimakan. Sebuah hadis daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinul zibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Maksudnya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada setiap sesuatu. Apabila kamu semua hendak mematikan haiwan, matikanlah dengan cara yang paling terbaik. Apabila hendak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Hendaklah kamu menajamkan pisau dan merehatkan sembelihanmu. Riwayat Imam Al-Muslim. Ihsan juga dituntut di dalam kita memelihara alam semesta ini. Hatta ketika dalam peperangan, umat Islam dilarang daripada merosakkan alam semesta. Di antara nasihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada bala tentera Islam ketika peperangan ialah jangan rosakkan tumbuhan pokok ataupun membakarnya, terutamanya pohon yang sedang berbuah. Malah lebih jauh dari itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap ihsan kepada orang kafir yang menentang baginda. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Maksudnya, dan engkau wahai Muhammad sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berlaku khianat. Oleh itu, maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat, dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang berusaha supaya baik amalannya. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas sifat ihsan kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita,
saudara-saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan semua agar kita dapat mengamalkan sifat ihsan dengan melakukan perkara-perkara yang berikut. Yang pertamanya, melayani kedua ibu bapa kita, isteri kita dan kaum kerabat kita dengan baik. Sayangilah mereka, kerana mereka adalah tanggungjawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang keduanya, bertasamuh ataupun kita berlapang dada serta bertolak ansurlah kita dengan orang lain, kerana setiap kita tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Yang ketiganya, melakukan apa sahaja perkara yang makruf, yang menggembirakan orang ramai berdekatan dengan kita, di kawasan kejiranan kita, tempat kerja dan pusat kegiatan sosial, kerana keamanan adalah asas kehidupan, bukannya kebencian. Yang keempatnya, memberi sumbangan, sedekah dan bantuan dalam pelbagai bentuk kepada sesiapa saja, termasuk yang bukan Islam, yang hidup bersama dengan kita. Hidup kita saling bergantung antara satu sama lain. Yang kelimanya, jika kita seorang peniaga, pastikan kita mempunyai rasa kasihan kepada para pelanggan dengan tidak mengambil kesempatan di atas hajat mereka. Bantulah mereka dengan menawarkan harga yang munasabah dengan produk jualan yang berkualiti. Ingatlah, pelanggan adalah sumber kekayaan kita. Yang keenamnya, jika kita sebagai pemimpin, pastikan berlaku adil dengan melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna dan tidak mengkhianati amanah rakyat. Demikianlah antara pelaksanaan sifat ihsan yang sekiranya diabaikan boleh menyebabkan kita berlaku zalim kepada ibu bapa, anak, isteri, keluarga, masyarakat, rakyat dan negara Malaysia yang tercinta ini. Adakah kita bersedia untuk menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas kezaliman yang telah kita lakukan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya, dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Dia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terberiak kaku pemandangan mereka, kerana gerun gementar melihat keadaan yang berlaku. Surah Ibrahim ayat yang ke-42. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wat taslim ala nabiyyihil karim
Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini juga saya menyeru kepada diri saya dan juga tuan-tuan untuk kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا. Ke bawah dunia Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah wa kadzalika Maulana Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi Haji Abdul Razak yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma dfa'anna al-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar wal-mihan wal-fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal 'ismata min kulli dhanb wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ith. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la karban illa naffastah wa la dharran illa kashaftah ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستدير. أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن